Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada semua sekali. InsyaAllah hari ini kita akan belajar berkenaan dengan salat berjemaah pengikat hati. Tajuk ni ada dalam buku teks kamu. Kamu boleh buka buku teks ataupun apa-apa buku rujukan daripada Pendidikan Islam tingkatan 2. Okay. Sebelum tu kita kena fahami dulu maksud dan juga hukum solat berjemaah. Okay. Maksud dan hukum solat berjemaah. Apa yang kamu faham berkenaan dengan solat berjemaah? Maksud berjemaah itu sendiri ada dua maksud. Yang pertama adalah dari sudut bahasa, iaitu daripada perkataan jamaah. Perkataan jamaah yang bermaksud berkumpul. Okey. Kalau kamu belajar dalam bahasa Arab, ada mufrad, musanna dan juga jamak. Okey. Mufrad individu tu seorang ataupun apa-apa barang yang satu sahaja. Musanna 2, jamak 3 dan ke atas. Tetapi ia maksud berlainan yang sedikit daripada ada kelainan daripada solat berjemaah tu sendiri, iaitu berkumpul. Jamaah tu banyak, jamak tu banyak. Jamaah maksudnya juga boleh dikira sebagai berkumpul. Berkumpul ni kalau kita faham, dua orang pun dikira sebagai berkumpul. Contoh, Ali duduk dengan Abu. Ali pergi ke bilik Abu, duduk bersama dengan Abu, itu pun dah dikira sebagai berkumpul. Berkumpul, ia dikira apabila lebih daripada satu orang. Okey. Itu untuk kamu mudah fahamlah berkenaan dengan maksud dari sudut bahasa. Okey, untuk istilah, solat makmum bersama-sama dengan solat imam, sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Okey. Untuk istilah ni, ia adalah maksud yang lebih detail. Apa dia? Contoh term berjemaah atau daripada perkataan jemaah itu sendiri, ia menghuraikan maksud yang mengikut kepada yang ditetapkan oleh ulama dalam syariat. Okey. Maksudnya apa? Nak tak nak dalam solat berjemaah ni kena ada dua orang. Yang pertama seorang imam, yang kedua seorang makmum. Okey. Seorang imam dia tak boleh dia solat seorang-seorang, dia tidak akan dikira sebagai imam. Makmum juga dia tidak akan dikira sebagai makmum apabila dia solat seorang-seorang. Dia akan dikira sebagai imam dan juga makmum apabila ada imam kat depan, ada orang yang solat kat depan dan ada yang belakang tu yang niat dia ikut bersama dengan imam. Baru dikira sebagai solat berjemaah. Next, kita pergi kepada hukum solat berjemaah. Yang pertama individu, yang kedua komuniti masyarakat. Individu ni, kenapa hukum solat berjemaah dia ada dua bahagian? Yang pertama terhadap individu, yang kedua terhadap komuniti masyarakat. Sebab apa? Sebab hukum dia adalah berbeza kepada sasaran dia. Contoh kepada individu. Kalau kamu tengok dalam individu, untuk hukum solat berjemaah, iaitu sunat muakkad. Apa itu sunat muakkad? Sunat muakkad ni adalah sunat yang dituntut. Sunat yang kalau boleh kita kena buat. Okey. Untuk komuniti masyarakat, ia dikira sebagai fardu kifayah. Berbeza dengan fardu ain. Fardu ain, kalau kamu belajar sebelum ni, ada dua. Yang pertama fardu kifayah dan juga yang kedua adalah fardu ain. Fardu ain dia nak tak nak dia wajib pada semua. Tapi bila kita sebut fardu kifayah dalam komuniti masyarakat, nak tak nak kena ada pada kurang dua orang yang melaksanakan solat berjemaah. Okey. Okey. Sebab tu hukum dia berbeza terhadap individu dan juga hukum dia berbeza terhadap komuniti masyarakat. Okey. Contoh dalam satu kampung. Kampung kamu kat mana? Contoh dekat Kok Diang. Okey, kampung kat Kok Diang. Okey. Bila ada masyarakat dekat situ, nak tak nak kena ada paling kurang dua orang yang melaksanakan solat berjemaah
dengan niat untuk menggugurkan kewajipan yang ada kepada orang lain. Okey. Fardu kifayah ni dia maksud dia bila kamu buat dia akan menggugurkan kewajipan kepada yang lain. Okey. Sama juga dalam kalau kamu tengok situasi yang terkini, situasi COVID yang menyebabkan kamu sekarang ni berada di rumah, cuti lama. Ustaz tak pastilah kamu duduk rumah ni belajar ataupun tidak. Okey. Jadinya bila kamu berada di rumah dan ada yang bekerja di luar, yang sebagai doktor, sebagai jururawat, mereka ni tertakluk kepada fardu kifayah. Sebab apa? Kalau tak buat benda tu, takkan ada kesan kepada COVID untuk menghapuskan COVID ataupun menghalangi ataupun mencari penawar kepada COVID tu sendiri. Sama juga dalam solat berjemaah, bila dua orang buat solat berjemaah untuk masyarakat tersebut, kefarduan yang ada kepada yang lain ni gugur. Okey, kewajipan yang ada kepada yang lain ni gugur. Okey, sebab tu untuk komuniti masyarakat iaitu fardu kifayah. Okey. Next. Dalil naqli solat berjemaah. Apa itu dalil naqli? Kalau sebelum ni kamu belajar berkenaan dengan dalil aqli dan juga dalil naqli. Dalil aqli ni adalah dalil yang menggunakan akal fikiran kamu, yang mana akal ni bukanlah semata-mata akal, tetapi kamu mesti relatekan dengan agama juga. Mesti relatekan dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak lari. Akal ni tak lari daripada syariat. Tak lari daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana tak lari, dia dikira sebagai dalil aqli. Okey, dalil aqli adalah dalil yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita pergi kepada apa itu dalil naqli kepada solat berjemaah. Daripada Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-43. Dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat dan rukukkanlah kamu semua secara berjemaah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Yang ni dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi pedoman kepada kita, tunjuk ajar kepada kita yang mana solat ni bukan ada satu jenis sahaja. Bukan hanya seorang sahaja, ia juga adanya solat berjemaah. Okey. Rukukkanlah, kalau kamu tengok dalam rukukkanlah, kamu tengok sini, rukukkanlah kamu semua bersama-sama dengan orang yang rukuk. Yang inilah yang menjadi dalil ataupun menjadi hujah kepada untuk kita, yang mana solat berjemaah ini amat penting di dalam agama Islam. Okey. Tak cukup dengan dalil Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriwayat pula dalam satu sabda baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Umar radhiyallahu an. Solat berjemaah lebih afdal berbanding solat sendirian dengan kelebihan 27 darjat. Nak katanya, kepentingan ataupun kelebihan yang ada pada solat berjemaah ni melebihi 27 darjat. Sangat-sangat penting. Okey. Sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu untuk kita buat, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada kelebihan daripada darjat daripada solat berjemaah berbanding dengan solat bersendirian. 27 darjat. Kalau kamu bayangkan kamu solat berjemaah 2 orang sahaja, tetapi ia dikira sebagai 27 pahala berbanding kamu solat bersendirian. Okey. Yang inilah yang ada pada Islam untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa melakukan yang terbaik dalam kalangan yang terbaik. Okey, next. Kita pergi kepada syarat imam solat jamaah. Okey, apa itu syarat imam solat jamaah? Yang pertama Ustaz nak kamu kena faham perbezaan antara syarat imam dan juga perbezaan antara dengan syarat berjemaah. Dia berbeza. Kalau syarat imam, kepada imam tu je lah. Sebelum kamu jadi imam, kena memiliki syarat-syarat tersebut. Itu syarat imam solat jamaah. Kalau syarat berjemaah, okay, syarat berjemaah ini
dia merangkumi semua yang ada dalam solat tersebut. Contoh kalau dalam solat tu ada 5 orang. 5 orang merangkumi semua sekali. Dia tidak tertakluk kepada imam sahaja. Okay, kita pergi kepada syarat imam solat jamaah. Yang pertama, boleh membaca Al-Fatihah. Okay. Boleh membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Sebab apa? Kalau kita fikir balik, sebab apa Al-Fatihah ni penting sangat dan ia termasuk dalam syarat imam solat jamaah. Sebab Al-Fatihah ini adalah rukun qawli yang ada dalam rukun solat. Kalau tak baca Fatihah, sah tak solat? Tak sah. Sebab apa? Al-Fatihah termasuk dalam rukun yang ada dalam solat. Okey? Jadinya, ia dikira sebagai rukun qawli. Sebab apa rukun qawli? Adakah Fatihah melalui tindakan? Tak ada. Fatihah ini adalah melalui bacaan, melalui lisan, kata-kata. Bila kamu baca, dia dah menepati kepada rukun solat jamaah, rukun solat. Okay, jadi nak tak nak bila kita solat berjemaah ni bila kita ada imam. Bila ada imam, imam ni kena fasih ataupun kena bacaan Al-Fatihah yang betul. Tak boleh salah. Sebab tu syarat untuk jadi syarat imam ni sangat-sangat agak sukar untuk kita carilah, untuk kita buat. Okay, sebenarnya ramai je dekat dunia ni. Hatta dalam maktab kita sendiri pun boleh baca Al-Fatihah dengan cara yang betul. Okay, yang kedua, imam lelaki bagi semua makmum, manakala imam wanita hanya untuk makmum wanita sahaja. Imam wanita tak boleh jadi imam kepada makmum yang ada lelaki. Okay. Kalau imam lelaki, dia boleh kepada semua. Nak sembahyang jadi imam kepada bini dia pun boleh. Nak jadi imam kepada mak dia pun boleh. Nak jadi imam kepada siapa lagi? Kakak dia pun boleh. Okay. Tetapi kakak dia tak boleh jadi imam kepada dia tu kepada lelaki. Okay. Kalau dalam keluarga tu ada adik-adik perempuan semua. Kakak jadi imam. 4 orang makmum, semua perempuan. Yang tu dibolehkan untuk imam wanita. Sebab apa? Imam wanita hanya untuk makmum wanita sahaja. Yang ketiga, makmum meyakini sah salat imam. Kita ni nak lantik pemimpin, nak tak nak kita kena yakin dengan pemimpin tersebut. Betul atau tidak? Jadi, bila kita nak jadi makmum dan kita nak lantik dia tu sebagai imam, kita kena yakin sah salat imam tersebut. Okay. Itu antara syarat-syarat yang terkandung dalam syarat imam solat berjamaah. Okay, next. Sebelum tu, Ustaz nak sekejap Okay. Kita pergi dulu kepada syarat solat berjamaah. Dan juga makmum masbuk dan juga makmum muwafiq. Okay. Nanti Ustaz akan terangkan bagaimana kedudukan imam dan juga makmum. Okay. Ustaz terlepas tadi. Nanti kita akan reverse balik untuk Ustaz terangkan apa itu dan bagaimana kedudukan solat berjemaah. Okay, kita pergi dulu. Okay, yang pertama, syarat solat berjemaah. Tadi Ustaz sebut berkenaan dengan syarat imam solat berjemaah. Yang ni adalah syarat solat berjemaah. Bukan untuk imam, untuk semua sekali. Okay, yang pertama, makmum berniat ikut imam. Okay. Kan kamu duk baca usalli fardu zuhri arba'a raka'atin. Kalau kamu solat seorang-seorang, adaan lillahi ta'ala. Betul tak? Adaan lillahi ta'ala. Kalau kamu nak jadi makmum, ayah kamu jadi imam. Abang kamu jadi imam. Ataupun kawan-kawan kamu jadi imam. Jadi kamu kena ubah. Niat kamu tu, usalli fardu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Okay? Bila kita sebut lafaz niat tersebut, kita yakin yang mana kita ni nak ikut imam. Mudah. Simple. Okay? Jadinya, nak tak nak, makmum berniat ikut imam.
Tak boleh kamu tengah-tengah semayang tu